Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini sekali lagi kita ditemukan di dalam alam maya ini. Kita memasuki Madrasah Ramadan untuk hari yang keempat, di mana pada hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan juzuk keempat, iaitu surah Al-Imran ayat 172 sehingga 173 dengan tajuknya merawat luka jiwa yang dalam. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya percaya Ramadan yang keempat ini mungkin kita sudah banyak belajar perkara yang sangat menakjubkan yang ada di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan sedikit suntikan yang Allah berikan kepada kita ini membuatkan kita istiqamah untuk mentadabbur Al-Quran sehinggalah Ramadan yang terakhir, insya-Allah. Jadi untuk siri kali ini saya berhajat untuk berkongsi satu ayat yang bagi saya ianya seolah-olah macam memukul-mukul sikap saya sendiri dan kita semua apabila kita berhadapan dengan perkara yang menakutkan pada hari ini. Saya percaya antara emosi yang ada pada diri kita semua adalah kita ni mudah takut kepada benda-benda yang tertentu ataupun benda-benda yang kita tak nampak lagi pun bila ianya akan berlaku, ataupun benda-benda yang asal tenti dalam kehidupan kita membuatkan kita mudah overthinking dan seterusnya akan menghadapi seperti masalah anxiety, panic attack dan sebagainya. Antara emosi yang saya percaya ada pada diri kita semua adalah kita ni mudah ataupun akan takut pada benda-benda yang tertentu. Ada orang dia takut dengan kemiskinan. Ada juga orang yang takut pada, contohnya kepada makhluk yang tidak nampak seperti hantu, jin dan sebagainya. Dan ada mungkin barangkali ada orang yang mengalami fobia ataupun ketakutan kepada sakit ataupun kesakitan yang berpanjangan. Dan saya yakin pada masa kini fenomena yang terkini dan agak hangat yang diperkatakan untuk beberapa hari ini adalah ketakutan kepada pelbagai cerita berkenaan dengan isu-isu yang berkait dengan akhir zaman. Dan sehingga kita tidak sedar sebenarnya isu-isu yang kita perkatakan ini sebenarnya ada memberi kesan yang tidak baik kepada sesetengah emosi orang-orang keliling kita. Namun apa pun yang berlaku kepada hamba-hambanya, ketakutan yang ditempuhi oleh hamba-hambanya, yang menariknya dalam Al-Quran, Allah sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana hendak menguruskan ketakutan ini. Bagaimana kita nak menguruskan emosi apabila kita ditimpa perasaan takut, ataupun mungkin barangkali ada keadaan tertentu kita ditakutkan dengan orang sekeliling kita, dengan perkataan yang keluar daripada mulut mereka ataupun bibir mereka. Seperti kalau kita melihat seseorang yang suka mempromosikan kekayaan melalui media sosial, lalu kita ni menjadi takut kepada kemiskinan, kita takut kepada fear of missing out dan sebagainya. Ada juga yang kita apabila disebut ataupun diberitahu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, apa yang nak berlaku, ada hint-hint kan. Jadi perkara tersebut memberi sesuatu perasaan yang melahirkan satu perasaan takut di dalam diri kita, pelbagai perkara yang kita fikir. Dan tetapi Allah itu sangat maha pengasih dan maha penyayang. Ada perkara seperti ini ataupun solution yang disentuh di dalam Al-Quran, dan surprisingly Allah menjawab satu persatu. Dan apakah perkara yang sepatutnya kita lakukan dengan desakan-desakan luaran yang suka menakutkan kita dengan pelbagai perkara. Jadi antara ayat yang saya nampak menariklah untuk kita rujuk, iaitu daripada surah Al-Imran ayat 172 dan 173. Ayat ini sebenarnya menceritakan tentang keadaan orang-orang muslimin selepas peperangan Uhud. Kita semua maklum dalam peperangan Uhud ini
kita nampak dan kita boleh katakan tentera muslimin telah mengalami kekalahan yang teruk Dan kalau ikutkan pada sebenarnya tentera muslimin ni pada asalnya mereka menang, tetapi di penghujungnya menerima kekalahan. Dia orang menang dahulu, tetapi kalah kemudiannya. Disebabkan kekalahan itu, banyaknya berlaku alqah seperti yang kita boleh lihat pada ayat 172 surah Al-Imran. Allah berfirman, iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka di dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa antara mereka mendapat balasan yang amat besar. Jadi di dalam ayat ini kita nampak orang-orang yang mengikuti peperangan Uhud, mereka balik dan mereka tercedera Bayangkan bila sudah kalah di Uhud, pastinya akan ada orang-orang di Madinah yang menanti kepulangan mereka ni Dan ada di kalangan yang menanti itu adalah golongan munafik. Jadi orang munafik ni dia ternanti-nanti mana-mana tentera Uhud. Jadi mereka ni ternanti-nanti tu sebab mereka nak lakukan sesuatulah kepada para muslimin yang terlibat. Jadi apabila mereka nampak susuk tubuh tentera balik daripada tentera tu pulang daripada peperangan Uhud mereka ni suka keluarkan perkataan-perkataan seolah-olah akan menakut-nakutkan tentera muslimin tersebut. Bayangkan Allah beritahu yang para tentera Uhud ni bukannya sekadar kalah, tetapi diorang bawa balik dengan ada luka-luka dan cedera. Antara watak yang disebut dalam hadis, ada sahabat yang tercedera dalam peperangan Uhud, namanya adalah Talha bin Ubaidillah. Siapakah dia? Talha bin Ubaidillah ni adalah orang yang mengikuti peperangan Uhud. Untuk makluman, dalam hadis banyak disebutkan Talha bin Ubaidillah ni adalah seorang sahabat yang banyak mengalami kecederaan dalam peperangan Uhud. Disebutkan juga dalam riwayat dia ada di dalam 36 ke 35 kecederaan atau luka di peperangan Uhud. Kemudian tak cukup dengan tu juga, jari jemarinya putus ketika dalam peperangan Uhud. Jadi cuba bayangkan jari-jari putus. Talha bin Ubaidillah ni jari-jarinya putus dalam peperangan Uhud. Jadi bila Allah sebut qarah dalam ayat ini adalah bukan luka yang biasa-biasa. Ini adalah luka yang sangat-sangat parah. Tetapi tak cukup dengan luka yang mereka alami, tetapi bila mereka balik saja ke Madinah, mereka mendengar ada bisik-bisik yang menakut-nakutkan mereka Baik, jadi masuk ke ayat 173, inilah yang saya maksudkan, perkataan-perkataan luar membisik yang menakutkan tentera muslimin yang balik daripada peperangan Uhud dan mereka tercedera seperti yang terjadi kepada Talha bin Ubaidillah tadi. Apa yang disebutkan dalam ayat 173, iaitu Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang berkata kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambahkan kekuatan iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Jadi pada ayat ini kita boleh nampak ada segelintir manusia di kalangan golongan munafik yang menakut-nakutkan tentera peperangan Uhud ni yang balik yang dalam keadaan tercedera dengan teruk mereka telah dimomokkan dengan berita yang mengatakan yang orang-orang kafir telah pun mengumpulkan tentera-tentera untuk memerangi mereka. Bayangkan mereka baru balik dari peperangan mereka kalah bukan kalau nak ikutkan emosi pun tak stable, dengan mereka bertukar cerita manusiawi, sisi manusiawi balik saja ke Madinah. Ingatkan
boleh bertenang, tetapi ada juga orang yang cuba menakut-nakutkan mereka. Jadi dan inilah situasi yang sering kali sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita, ya. Kita selalu dihambat dengan berita-berita yang sampai kita boleh jadi cemas dengannya, sampaikan kita jadi takut dengannya, kita boleh menimbulkan rasa anxiety, rasa panik, dan kemudian seterusnya membuatkan kita jadi tidak bersemangat dan down, macam berputus asa, ya. Jadi sepatutnya ini adalah keadaan sebenarnya yang sama berlaku pada tentera Uhud, tetapi pada side kita tak adalah sampai tercedera fizikal seperti mereka, kan. Tercedera seperti yang Talha bin Ubaidillah tu sampai sampai jari jemari putus, bayangkan. Lepas tu ada 35 ke 36 luka-luka, ya, yang berada di badannya, kan. Berbanding dengan kita ni, kita mendapat sesuatu berita tersebut boleh memberi kesannya kepada jiwa kita, iaitu melahirkan rasa takut dan cemas, tetapi sebenarnya fizikal kita masih lagi sempurna dan sihat dan bertenaga. Jadi bagi saya lah, untuk menghadapi perkara-perkara yang tidak tentu ni, ataupun uncertainty lah di dalam kehidupan kita ni, perkara-perkara yang menakutkan ni, sudah semestinya kita kena menghadapi perkara tersebut dengan membawa Allah bersama. Itu saja solusinya. Kita kena kenal siapa yang mengaturkan peristiwa itu berlaku. Dan kita kena tengok, walaupun peristiwa yang disebut tu masih lagi tidak berlaku, tetapi Allah jugalah yang mengaturkan kita mendapat berita-berita yang menakutkan, dan seterusnya kita bereaksi kepada peristiwa tersebut. Jadi mari kita tengok bagaimana Talha bin Ubaidillah ni dan juga para tentera muslimin perang Uhud yang lain ni, apabila mereka dimomokkan dengan bisikan ataupun berita-berita daripada pihak golongan munafik tadi, kita ingatkan dia lagi down, ialah dalam keadaan dia yang penat, kan, yang tengah kalah, emosi pun tak okey, lepas tu cedera, kan. Jadi boleh possibility untuk dia down besar, tetapi malangnya, Masya Allah, dia tidak down, ya. Rupa-rupanya kata Allah untuk orang yang beriman seperti Talha bin Ubaidillah ini, sebagai contohlah, bila mendengar berita yang menakutkan tadi, bukan dia bertambah cemas, tapi dia bertambah fahsyauhum fazadahum imana. Maksudnya dia bertambah dia bertambah takut kepada Allah. Tetapi berita tadi tu bukannya mencemaskan dia, tetapi menambahkan iman dia. Jadi Masya Allah, kalau kita sedarilah yang Allah memberitahu bahawa hidup kita ni memang akan sentiasa ada ujian, daripada segi kekurangan harta, akan ada ujian musibah, kita akan ditimpa kelaparan. Perkara ni adalah terkait dengan apa sahaja yang sedang berlaku pada masa kini, di mana kita boleh lihat keadaan semasa di dunia, di mana sana sini ekonominya tidak berapa baik, dan ada ura-ura untuk akan terjadi peperangan. Dan apabila peperangan berlaku, sudah pasti akan ada fasa-fasa kebulurannya. Jadi ini Allah memberitahu bahawa hidup kita ni memang kita akan sentiasa akan ada ujian musibah. Seperti itulah kita akan kehilangan harta, ditimpa kelaparan. Jadi sepatutnya apabila kita mendengar berita-berita yang akan menjurus kepada hal-hal yang sebegitu, seperti kita akan kekurangan harta dan kelaparan tu, sebenarnya kita tidak perlu risau. Sebaliknya, dia akan menambahkan keimanan kita untuk kita semakin bergantung kepada Allah, seperti yang berlaku kepada tentera Uhud yang balik dari peperangan. Mereka tidak
tidak orang kata apa, tidak membuatkan berita-berita tersebut membuatkan mereka down. Sebaliknya berita tersebut menambahkan keimanan mereka kepada Allah. Jadi kita perlu orang kata apa, perlu kuatkan iman kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ada yang berkata bahawa bukan senang untuk kita nak orang kata apa, nak menambahkan keimanan kita dengan kita nak bergantung sepenuhnya, nak menyerah sepenuhnya kepada Allah, kan. Apabila kita diuji dengan musibah yang besar yang melibatkan harta benda dan ataupun kehilangan orang tersayang, ataupun ditimpa kelaparan, kebuluran, kan. Sebenarnya perkara ni kita tidak boleh macam nak katakan yang pada kejadian tersebut baru kita nak bergantung kepada Allah. Sepatutnya sebelum itu lagi, kalau kita ingat voice chat yang sebelum ni, sharing yang sebelum ni, yang memerlukan kita mencari ilmu pada waktu lapang. Jadi apabila kita ada ilmu berkenaan dengan tauhid, ya, keimanan ni dia berkait dengan tauhid, pegangan beriman kepada Allah, kan. Bagaimana kita nak menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita nak mengharapkan dia betul-betul kita memang hanya dia sahaja tempat bergantung dalam keadaan kita baik dan buruk kita. Jadi perlunya ilmu di sini. Jadi pada waktu masa lapang, carilah ilmu yang ada pada masa masih lagi aman ini, kan. Ataupun orang kata kita pun tidak tahu apa akan berlaku pada masa akan datang, tetapi sediakan payung sebelum hujan dengan mencari ilmu-ilmu yang terkait dengan tauhid, terkait dengan tasawuf. Kita perbaiki diri kita luar dan dalam. InsyaAllah dengan ilmu-ilmu tersebut kita akan belajar bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, iaitu pencipta kita. Dengan kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, barulah kita boleh merasai hidup bertuhan. Kita boleh merasai Allah itu meliputi kita. Kita boleh merasai af'al dia, asma' dia, sifat dia, zat dia, semuanya meliputi kita. Jadi untuk mengetahui perkara-perkara yang saya sebut ini, perlulah mencari seorang mursyid ataupun guru-guru yang boleh membantu kita untuk mendapat ilmu yang berkenaan dengan Allah ini, ya. Jadi apabila kita mendapat ilmu, kita beramal, ya, sebenarnya kita perlu berhubung dengan Allah setiap masa. Dalam apa jua keadaan, kita kena berhubung dengan Allah. Allah takdirkan kita ada dapat nikmat baik pada hari ini, dalam hati kita, dalam kalbu kita, kita perlu berhubung dengan Allah dengan mengatakan Alhamdulillah, dan buat di dalam hati kita mengatakan, ya Allah, semua ini daripada Engkau, semua ini perbuatan Engkau, tiada daya dan aku tiada daya aku nak dapatkan semua ini, melainkan semuanya atas kudrah dan iradah Engkau. Begitu juga dalam kita menghadapi takdir buruk, kita memohon bantuan kepada Allah, mohon Allah bantu kita agar musibah itu menjadi lebih baik. Jadi apabila kita berada dalam satu hubungan yang baik dengan Allah, insya-Allah daripada perhubungan yang berterusan dengan Allah, dalam kita memantapkan keimanan kita dengan berhubung dengan Allah sentiasa. Jadi apabila kita menghadapi sesuatu musibah yang besar, apabila melibatkan kelaparan maupun kehilangan harta benda ataupun orang yang tersayang, insya-Allah Allah pasti bersama kita seperti mana kita bersama dengan Allah dalam keadaan sebelum ini. Jadi para pendengar yang dikasihi, mesti ada di antara kita pernah mendengar zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi maka dalam ayat 173 surah Al-Imran ini, di situlah sebenarnya letaknya zikir yang kita selalu dengar dan baca. Jadi kalau kita ni mendapat sesuatu berita yang menakutkan kita, ya, ataupun
perkara-perkara yang membuatkan boleh mencetuskan rasa anxiety. Jadi walaupun badan kita, jasad kita di luar ni bereaksi begitu, anxiety ni dia datang tanpa dijemput. Ia adalah sesuatu berkenaan dengan body response, di mana body kita menyimpan sesuatu memori. Walaupun dalam keadaan kita okey, kadang-kadang ada perkara yang membuatkan kita trigger, lalu tercetusnya body response pada waktu tersebut. Walaupun body kita tengah respon, tetapi kolbu kita mesti berhubung dengan Allah, meminta bantuannya. Jadi kita bacalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil di dalam hati kita. Apakah maksud zikir tersebut? Maksudnya adalah cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik penolong. Jadi dalam hati bila baca hasbunallah wa ni'mal wakil, cakap cukuplah Allah bagiku, ya Allah kurniakanlah bantuanmu seperti yang kau hendaki mengikut apa yang tengah aku alami sekarang ni. Mohon bantuan Allah, ya Allah bantu aku, ya Allah aku mohon bantuanmu, ya Allah aku mohon petunjukmu, kurniakanlah ketenanganmu, kekuatanmu, ya Allah. Mohon bersungguh-sungguh dengan penuh keyakinan bahawa kita yakin ya Allah akan menolong kita, ya. Jadi sebenarnya zikir ini adalah ayat yang powerful, ya. Kita ni sebenarnya tidaklah ditimpa kecederaan seperti mana tentera Uhud. Kita ni sebenarnya masih sempurna apabila kita menerima berita-berita yang menakutkan tersebut, kan. Kita masih lagi sempurna, masih lagi sihat, masih lagi boleh duduk, boleh berjalan, masih lagi ada keluarga, betul tak? Jadi kalau ada berita-berita yang sebegini, jadi kita berhubung dengan Allah dengan meminta bantuan dia di dalam hati dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi zikir yang kedua yang saya boleh kongsikan adalah zikir wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini adalah bermaksud aku serahkan segala urusanku kepada Allah dan sesungguhnya Allah melihat akan hamba-hambanya. Baca di dalam hati, kan. Ya Allah aku serahkan urusan aku ni, ya Allah. Keadaan yang aku tengah hadapi ni, ya Allah. Badan aku bereaksi, aku rasa macam cemas, aku rasa dada aku laju berdebar-debar, kan. Aku serahkan kepada Engkau untuk uruskan, ya Allah. Aku tahu Engkau melihat akan keadaanku ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, ya Allah. Berikanlah bantuanmu, ya Allah, seperti yang Kau hendaki mengikut keadaan yang sedang aku hadapi ini. InsyaAllah kalau kita sentiasa kolbu kita berhubung dengan Allah, Allah pasti bantu. Cuma selama ini kita hidup dekat dunia ini, kita tidak menggunakan kolbu kita untuk memandang Allah dalam setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Seolah-olah kita terhijab dengan Allah. Kita tidak merasakan hidup kita ni ada Allah. Hidup kita ni ada Tuhan untuk kita, tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan, dan tempat kita untuk kita mengucapkan terima kasih di atas segala kurniaan yang dia berikan kepada kita. Jadi mulakanlah kehidupan kita sepenuh Ramadan ini dengan kita mengupgradekan diri kita agar dengan penambahbaikan daripada diri kita daripada segi ilmunya berkenaan dengan tauhid dan tasawuf, maka mudah-mudahan kita dapat beramal, dan daripada amalan kita yang istiqamah akan membuahkan hasil yang baik, insya-Allah. Sesuatu buah hasil ia memerlukan sesuatu mujahadah daripada diri kita. Kita perlu mujahadah untuk melawan hawa nafsu kita. Kita perlu mujahadah untuk berinteraksi dengan Allah secara istiqamah di dalam hati kita. Jadi perkara-perkara ini perlu sebenarnya untuk memahami dengan lebih mendalam. Perlulah mencari guru-guru yang boleh membantu kita dalam mengupgradekan diri kita ni kepada menjadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
apa-apa berita yang kita hadapi, kita dapat merasakan bahawa cukup Allah itu untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan inilah ayat yang merawat duka lara kita dan akan menghilangkan keresahan dan ketakutan kita dalam menghadapi berbagai berita-berita daripada sesiapa saja di luar sana maupun di media sosial ataupun orang-orang sekeliling kita, insya-Allah. Jadi saya doakan hadapilah perkara-perkara yang terkait dengan akhir zaman ataupun apa saja yang boleh memberikan kesan cemas dan takut kepada diri kita dengan membawa Allah bersama. Apabila Allah bersama kita, insya-Allah keadaan akan menjadi lebih tenang. Diri kita pun akan lebih tenang. Sebenarnya sifat tenang ini adalah syurga yang disegerakan oleh Allah kepada hamba-hamba Dia yang terpilih. Semoga-moga kita masuk ke dalam golongan yang mendapat kurniaan tenang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang tenang akan menang. Jadi gunakanlah Ramadan ini sebaiknya dengan menambahkan amal ibadah, dengan memperbanyakkan istighfar dan memohon keampunan, dan fokuslah kepada perkara-perkara yang perlu. InsyaAllah orang yang tenang dan sabar sentiasa menang. Saya tutup sharing saya pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.